Tahun lepas GP25 dikatakan tak improve banyak daripada GP24. Malah macam DJ Antonio dan juga Pecco nampak lagi struggle. Cuma Marc Marquez je yang boleh bawa betul-betul. Jadi secara puratanya GP25 tu tak improve GP24. Jadi tahun ni GP26 apa yang diorang buat? Apa yang diorang test dekat Sepang hari tu? Mari kita tengok. Ini ialah shakedown hari pertama. Front aero ni nampak lagi panjang, dah macam menanduk dah kat bawah ni. Dia punya lebar tu sama je, mungkin sebab rules. Lepas tu dia punya side aero pun berubah daripada tahun 2025. Tapi lebih kurang sama je. Barang lain macam exhaust, yang lain semua ni nampak macam lebih kurang sama je. Tapi hari pertama kita nampak Michel Pirot, dia punya test rider jentera GP25 standard trim. Maksudnya dia mungkin nak buat comparison, nak rasa beza dia antara GP25 dan juga GP26. Kalau kita tengok kat sini, ni masih winglet yang lama. Side pod ni pun side pod tahun 2025, tahun lepas punya. Lepas tu kat sini kita nampak dia bawa aero yang baru. Dia nak test, nak compare. Kita nampak dekat sini side pod ni lebih lebar. Ini pun lagi agresif daripada depan bawa ke belakang. Tapi kita nampak itu je lah beza dia. Tak ada beza sangat Ducati antara tahun lepas dengan tahun ni. Aero dekat bahagian belakang ni pun daripada model tahun lepas. Bila Pecco dan juga Marquez test pada sesi testing yang official, kita nampak akhirnya masa hari terakhir, hari kedua dan juga hari ketiga, diorang tak guna aero yang baru. Orang banyak guna aero yang lama. Nampak ni, dia punya wing masih sama lagi. Yang ni lagi jelas kita nampak Pecco guna wing lama lagi. Ini gambar Pecco dengan Alex, dua pun sama, pakai aero daripada tahun lepas. Yang tahun lepas ni pula sebenarnya ini hampir sama macam GP24 punya. Ini termasuklah Marc Marquez sendiri. Kita tengok dekat sini, Marc Marquez pun sama. Dia menggunakan aero package yang sama macam Pecco. Yang ini kita nampak Marc Marquez test aero package yang lain daripada yang standard. Dia nampak macam slim sikit dia punya muka depan ni. Tapi orang suspek yang ini lebih kepada untuk tahun 2027 nanti, daripada gambar-gambar yang leak sebelum ni yang ditest oleh Michel Pirot. Dia punya fairing tu macam ni, cuma dia punya winglet lebih kecil. Sebab yang winglet ni boleh besar sebab dia masih gunakan rules tahun ni. Sejak daripada tahun lepas, kalau kita perasan, jentera MotoGP semuanya dilengkapi dengan mesh damper dekat swing arm. Benda yang panjang silinder ni, ini mesh damper. Mesh damper maksudnya dia macam damper dekat kita punya fork depan, tapi untuk swing arm. Kalau kita punya handle tu kita gerak ke kiri ke kanan kan, tapi swing arm bergerak atas ke bawah. Jadi damper dia bentuk macam ni lah. Okey, kali ni kita tengok Yamaha punya parts-parts baru pula dan juga apa improvement yang diorang bawa dekat YZR M1 V4 tu, dan kita bandingkan dengan jentera-jentera yang lain. Jom. So, Jack Miller kita tengok tahun ni bertukar kepada Alpine Stars. Tahun lepas daripada Dynist tukar ke Alpine Stars. Kita nampak dekat sini masa sesi shakedown, Miller pun test aero pada tahun lepas. Ni aero tahun lepas ni yang berbentuk macam winglet F1. Macam kita cerita sebelum ni, dia sebabnya dia nak compare bawa yang lama lepas tu bawa yang baru, tengok apa beza dia. Quartararo pun ada join sekejap masa sesi shakedown, nampak pun sama, dia masih gunakan aero daripada tahun lepas. Tapi Yamaha ni kita boleh tengok jentera lain macam dah lebih kurang sama je semua. Contohnya tengok ni macam ini KTM kan, tapi dia punya bentuk, kalau kita cakap ini Ducati pun macam ni juga dia punya fairing. Honda pun macam ni juga. Cuma Aprilia dengan Yamaha yang lain sikit. Yamaha dia punya bentuk macam bulat-bulat sini sikit, tapi dia punya side aero dan juga aero depan ni dah mula sama macam pengeluar lain, terutamanya yang baru. Kita tengok nanti. Damper untuk swing arm dekat Yamaha ni nampak lagi panjang daripada pengeluar lain. Lepas tu, pengeluar lain semua menggunakan swing arm jenis daripada karbon. Tapi Yamaha masih kekal gunakan swing arm aluminium. Swing arm aluminium ni dia punya flex lebih sikit daripada swing arm karbon. Yang ni kita nampak Augusto Fernandez macam testing yang versi tahun lepas punya M1 V4 yang mula-mula. Dekat sini dia orang dah start buat testing jentera yang baru. Kalau kita nampak dekat sini beza dia punya winglet depan ni dah sama style macam KTM, Ducati dan juga Aprilia yang baru. Dia punya side pod ni pun dah lain, berbeza dengan yang tadi. Swing arm dia pun nampak daripada mata kasar macam lagi panjang dan juga lagi besar ruang kat tengah-tengah ni, macam nak weight reduction lebih. Aero dekat bahagian belakang ni pun baru, berbeza dengan jenis macam dinosaur Stegosaurus tu. Ni bahagian depan dia. Ini aku cakap tadi, walaupun dia punya winglet tu dah sama macam Ducati punya style, tapi dia punya fairing depan ni masih ada identiti dia tersendiri. Tak adalah sama macam yang lain. Ni benda yang terjolok ni, kalau nampak ni benda ni, ini namanya pitot tube. Dia ukur pressure dekat sini. Boleh tengok aero tu bagi kesan dekat pressure dekat sini, jadi tinggi ke, jadi rendah ke. Kita tengok detail dia dekat sini. Side pod dia ni ada bentuk yang kompleks.
Ini untuk createkan downforce masa dia orang tengah baring lepeh tu, nak letakkan grip dekat tayar tu kat jalan. Nampak tak beza dia? Ini yang baru, lama. Wing lama style macam F1, wing yang baru style macam KTM dan juga Ducati. Ini aku cakap tadi. Ini ialah swing arm Yamaha. Nampak tak? Daripada aluminium semuanya. Ini swing arm Ducati. Nampak tak? Dibuat daripada carbon fiber. Satu gambar daripada tepi. Yamaha ni dibuat daripada aluminium. Antara chassis yang Yamaha test, ada chassis yang agak berlainan sikit-sikit. Macam yang Dovizioso test ni, dia punya swing arm ni nampak lagi panjang daripada biasa. Lepas tu dia punya chassis pun sebenarnya ada kelainan sikit. Kalau kita nampak dekat dia punya chassis ni, ada lubang-lubang skru yang tak ada apa-apa pun dipasang dekat sini. Jadi jangkaan orang-orang yang expert dengan teknikal MotoGP ni, skru-skru ni ialah untuk adjust kekerasan chassis. Contohnya macam kalau dia nak tambah keras, orang ikatlah satu batang kat sini, besi ke ataupun macam support member ke. Jadi chassis tu boleh jadi keras. Adjustment jenis macam ni. Dekat sini kita nampak lagi jelas lubang-lubang yang dicakapkan tadi tu. Dia macam ada tempat untuk diskrukan je, kosong. Satu gambar torprak. Ini yang kita ceritakan hari tu sikit. Prak tak gunakan winglet dekat bahagian belakang ni sebab dia ubah seat. Seat jadi rendah. Jadi jarak antara titik tertinggi seat dengan titik tertinggi aero dah lebih daripada spek. Handlebar torprak pun kalau kita nampak ni, dia letak dah lebih kurang sama tinggi dengan dia punya top fork. Ini yang dia cakap dia tinggikan handlebar ni sebab dia ni tinggi. Physical torprak ni tinggi. Dia terpaksa ubah ergonomik motor tu untuk sesuai dengan dia sampai jadi macam ni. Itulah perbezaan Yamaha yang kita nampak setakat ni. Okey, kali ni turn Aprilia pula. Kita nak tengok apa parts-parts yang diorang test dan improvement yang diorang bawa dekat Sepang hari tu. Jom. Jadi Aprilia mengikut kata Bezzecchi, tak ada apa sangat beza berbanding dengan RSGP tahun 2025. Mungkinannya beza yang diorang buat ialah daripada segi aero package je. Yang kalau kita nampak dekat sini, aero package yang berubah ialah dia punya front wing. Front wing dia pun sama. Dulu Aprilia menggunakan front wing macam yang Quartararo buat kat belakang ni. Ni style Formula 1 punya front wing. Dah ubah ke arah yang satu member melengkung macam ni, yang sama macam konsep KTM dan juga Ducati. Cuma bentuk dia tu tak mirip macam diorang. Ducati, Honda dan juga KTM, dia punya motor tu dah nampak macam sama sebiji. Daripada depan tu, kalau kita colourkan hitam tiga-tiga je nama tu, kita dah tak boleh beza dah antara tiga tu. Tapi Aprilia dengan Yamaha, dia ada identiti dia yang tersendiri. Side port dia pun sama konsep. Sebabnya bila macam Ducati dah laju, pengeluar lain pun mesti kopi apa yang diorang buat. Cuma diorang buat style diorang sendiri. Tak adalah sebiji sama macam Ducati. Lepas tu kita nampak aero belakang ni, ini tak jelas sangat. Aero belakang ni baru dan juga aero side ni yang bertambah ni untuk tambahkan downforce dekat tayar belakang kat jalan. Untuk tambah grip ataupun membantu diorang masa braking. Gunakan brake belakang lagi banyak. Okey, ni lagi jelas. Winglet belakang ni macam kereta punya. Berlainan dengan pengeluar lain, walaupun Aprilia cakap diorang banyak benda diorang nak test. Tak tahulah, mungkin bahagian dalaman. Tapi yang kita nampak sebenarnya aero je yang berbeza. Dan cuma aero ni je yang digunakan oleh semua rider sepanjang minggu shakedown dan juga test. Kita tengok yang hari testing punya. Kita nampak dekat sini Raul Fernandez, dia gunakan aero package yang sama yang baru. Yang lama dia orang tak test pun. Kita nampak Bezzecchi kat sini test aero package yang sama. Cuma dia punya bahagian belakang ni je yang berlainan. Mungkin ini yang lebih Bezzecchi prefer, yang jenis ni, berbanding dengan jenis yang macam kereta punya tadi. Ini detail Aprilia. Aero di bahagian belakang dah kompleks betul lah ni. Dah berapa piece ni? 1, 2, 3, 6 sayap pada bahagian ekor. Jadi itulah saja untuk Aprilia. Sekarang turn KTM pula. Kita nak tengok apa yang diorang bawa dekat Sepang dan juga shakedown test hari tu. Jom. KTM tak cakap pun berapa banyak barang yang diorang nak test. Cuma diorang cakap diorang ada banyak parts nak test dekat Sepang. Tapi yang paling kita nak senang nampak daripada luaran, yang paling banyak parts dibawa ialah KTM. Kat sini kita nampak dia punya mudguard ni sekarang ni ekstensif, sampaikan ada nutup kaliper dan juga cover sekali sampai di bawah. Tapi sebab bentuk dia macam sayap ni, dijangkakan ini sebenarnya umpama spoiler yang tekan tayar ke jalan masa dia orang tengah miring. Jadi bila tayar tu ditekan, downforce ada kat situ, tayar tu dapat grip lebih. Okey, daripada aero package yang baru yang dia orang test, kita juga boleh nampak tambahan swing arm baru pada sebuah KTM. Dia lebih kepada berbentuk segitiga daripada meninggi dekat bahagian chassis. Lepas tu dia mengecil sampailah ke hujung shaft ikat tayar ni. Diperbuat daripada karbon. Swing arm ni mirip dengan jentera Ducati V4R, bukannya Desmo CDC. Mirip kepada Panigale V4R yang baru. Ini ialah benda yang kita nampak
KTM test sejak daripada sepanjang tahun lepas lagi, tapi tak pernah digunakan, iaitu front fairing yang kurus. Kalau kita nampak dekat sini, dia punya front fairing ni, keseluruhan front fairing ni lebih kecil daripada biasa. Mungkin untuk kurangkan rintangan angin, tapi tak tahulah, mungkin rider pula bertambah penat sebab terpaksa reda angin. Apa-apa pun yang fairing kurus-kurus macam ni sejak daripada tahun lepas lagi cuma testing je, tak pernah digunakan pada race sebenar. Sama juga macam sebuah Aprilia, KTM ada side wing dekat bahagian tepi ni untuk tolong tekan bahagian belakang ni kat jalan. Ini daripada bahagian depan. Macam aku cakap tadi, sama je bentuk macam Ducati dan juga Honda. 3 pengeluar ni, dia punya bentuk depan dan juga side pod semua hampir sama. Okey, yang terakhir kita analisis jentera Honda, improvement yang diorang bawa dekat Sepang test hari tu. Jom. Honda improve dengan sangat banyak testing kali ni. Kita boleh nampak Joan Mir pun pada hari kedua, dia boleh duduk teratas sekali dalam catatan masa tu. Daripada segi dia punya improvement pun memang ada banyak perubahan yang Honda bawa dekat sini. Tu dekat Moreira bawa ni, punya wing ni dah lebih menghala ke depan. Extra wing dekat fork ni yang orang lain dah tak pakai, Honda masih pakai lagi. Dia belakang gunakan yang jenis macam dinosaur ni. Dan satu lagi perubahan yang Honda bawa ialah pada swing arm dia. Ada full karbon yang cantik ni. Ini kalau jual untuk open market ni, berebut-rebut nak pakai karbon fiber, semua benda nak dikarbonkan. Sama macam Yamaha, kita nampak ada lubang-lubang kecil dekat chassis ni. Mungkin untuk ubah kekuatan chassis ni, boleh letak-letak member untuk kuatkan chassis. Ini Marini mengikut Alex Marquez. Nampak tak dia punya persamaan antara dua fairing ni? Kalaulah diwarnakan hitam dua-dua ni, boleh dikatakan kita tak akan boleh bezakan antara Honda, KTM dan juga Ducati. Betul-betul sama. Sikit aja beza dia, sikit-sikit. Inilah sebuah Honda RCV pada full starting mode, forward bahagian belakang dan juga fork depan kompres. Ini ialah kali terakhir kita akan nampak pemandangan macam ni, sebab tahun depan 2027 nanti ride height device untuk bahagian depan dan juga belakang akan kena ban dalam MotoGP. Diorang dah tak boleh buat dah macam ni. Jangan lupa kalau nak ikuti MotoGP, subscribe dekat Sport TV Now.